اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 26, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kesembilan, ilmu, sifat ma'ani. Kesembilan daripada 13 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Sebab kitab Pati Paridah mengikuti jalanan Imam Asy'ari. Sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara satu-satu adalah 13. Cuma kita masyhurnya dengan 20. Hak 20 tu jalanan Imam Maturidi, jalanan Imam Asy'ari 13. Jadi Imam Ahlussunnah wal Jamaah dalam ilmu tauhid adalah Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi. Abul Hasan al-Asy'ari, Abul Mansur al-Maturidi. Hak Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu Imam Ahlussunnah dalam bab fiqh. Kemudian Imam Ghazali, Imam Abul Hasan Asy-Syazili, Syekh Junaid Al-Baghdadi itu Imam Ahlussunnah dalam tasawuf. Adapun Imam Asy'ari, Imam Maturidi itu Imam Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab tauhid. Jadi pada masa Imam Syafi'i, kurun yang kedua, bab akidah ni masih lagi solid. Di 3 kurun yang pertama persoalan akidah solid. Maka tak timbullah imam-imam yang mengepalai berkaitan dengan ilmu tauhid tu tetap dah waktu kejap kemah pada ni. Kurun yang keempat barulah timbul pegangan yang terpesong secara meluas. Timbul bukan ada khalifah Islam yang terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah ni sebelum daripada kurun yang keempat lagi. Tapi kurun yang keempat tu lagi meluah, pegangan terpesong. Maka timbullah Imam Asy'ari, Imam Maturidi yang kemah berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ulama-ulama pun mengangkat mereka sebagai imam Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab tauhid. Tapi kenapa sebelum Imam Asy'ari, Maturidi tak timbul? Sebab apa tak timbul? Imam Syafi'i lah imam Ahlussunnah dalam bab tauhid. Pada masa tu solid dalam bab tauhid ni. Mana kemah kejap di 3 kurun yang pertama. Pada ni. Timbul-timbulnya kemudian tu barulah timbulnya imam-imam muktabar. Imam Asy'ari, Imam Maturidi ni bukan mengangkat diri sebagai imam yang mengepalai persoalan tauhid, bukan diangkat oleh imam-imam muktabar yang lain. Begitulah juga dengan
Imam Syafi'i pun sama, bukan mereka yang melantik diri mereka sebagai imam. Ahli sunnah wal jamaah dan bab fiqh bukan, ulama-ulama muktabar yang mengikuti mereka di belakang. Maka terangkatlah mereka sebagai imam. Sama juga dengan Imam Asy'ari Maturidi, kurun yang keempat dia timbul bagai-bagai dah, maka dikepalai oleh Imam Asy'ari Maturidi, kemudian disapok, disokong oleh imam-imam muktabar yang lain, maka tertonjollah mereka sebagai imam Ahlussunnah Jemaah dalam bab tauhid. Tapi kurun yang keempat, ini timbul muskil kita. Berapa tauhid kurun yang keempat? 3 kurun yang pertama, berapa tak timbul imam? Tak timbul lah masa tu sebab solid. Faham tak ni? Sama juga dengan persoalan fiqh pada masa Imam Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i, Hambali ni. Timbul pandangan yang berbeza. Timbul dah. Dalam bab furu' je lah. Pandangan yang berbeza ni timbul imam-imam ni terbit daripada pandangan yang berbeza di kalangan sahabah sendiri. Bab susu galuh Imam Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali ni mari dia bersusu galuh sahabah. Daripada sahabat sendiri yang ada berbeza pandangan dalam bab furu' cabang agama, bab fiqh, maka timbullah imam-imam kemudian. Tapi kenapa tidak timbul pada masa sahabat? Mazhab Ibnu Abbas contohnya, mazhab Ibnu Umar contohnya. Pada masa sahabat, pandangan-pandangan tidak sempat dibukukan. Pada masa imam-imam ni lah pandangan mereka sempat dibukukan, maka berkembanglah pandangan mereka. Pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i kita berkembang sebab dibukukan pada masa itu. Tapi timbulnya berbeza pandangan dalam bab furu' agama ni timbul pada masa sahabat pun timbul dah. Ada ni. Tapi dalam bab usuluddin tak ada. Tak ada dalam bab usuluddin. Kurun yang keempat baru timbul, maka tertonjollah Imam Asy'ari, tertonjollah Imam Maturidi. Ini setengah-setengah ulama menghuraikan hadis ikhtilafu ummati rahmatu ni. Ikhtilaf, berbeza pandangan di kalangan ulama-ulama satu rahmah kepada kita. Kita biasa dengarnya, tengok dalam bab fiqh furu' agama. Kalaulah hanya ada satu pandangan, susah juga kitanya. Tapi pandangan bagai-bagai dalam bab fiqh ni. Satu ketika, satu keadaan. Contohnya pandangan fiqh dalam mazhab Syafi'i ni agak sempit sedikit untuk kita amalkan pada masa kita. Contohnya, maka dengan perbezaan pandangan ni, kita boleh tupang pakai pandangan lain. Ni sebagai contoh, ni sebagai contoh. Mazhab Syafi'i kita, zakat ni mana boleh dengan duit. Tapi kita zakat dengan duit, itu pandangan mazhab Hanafi. Kita zakat dengan duit itu. Mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi kenapa ambil pandangan mazhab Hanafi? Lebih keluasan kepada kita. Kalau mai duk berah belaka, zakat atau berah, nak terima zakat pun kena pergi pikul berah. Okey, datang ke pejabat, ambil beras 1 tang. 1 hijau pula orang ni nak kena cari van suti, sewa nak bawa beras 1 tang. Maka lebih keluasannya pakai duit lah. Pakai duit. Itu mazhab Hanafi, itu panggil rahmah. Ada ni. Duit. Orang nak bayar pun mudah, baik nak orang nak mengeluar zakat pun mudah dengan duit. Pihak kerajaan yang nak memegang, menyimpan pun mudah dengan duit. Nak mengagihkan pun mudah dengan duit. Kan? Mudah tu kan? Tambah sekarang ni pula zakat bayar online. Online apa? Kalau zakat dengan beras, online mana beras? Boleh? Online beras. Masuk beras dalam lubang tu kan? Lepas tu beras tu siapa di jabat agama? Boleh? Online beras. Ni. Maka sampai masa nak agih, mudah. Penerima pula mudah. Dia nak beli beras, dia beli beras. Dia nak beli sayur, dia beli sayur. Kalau zakat yang mereka terima tu beras, apa tu? Dia kena jual pula beras tu sebab nak beli sayur.
Jadi satu kerjaan pula jadinya. Jadi rahmah keluasan, maka kerajaan ambil pandangan mazhab Hanafi zakat dengan duit. Contoh ni contoh. Tapi setengah ulama mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, berbeza ni kok mana? Allah Subhanahu wa taala menyusung. Warasatul anbiya dalam bab fiqh timbul Imam Hanafi, Imam Maliki, contohnya Imam Syafi'i, Hambali. Dalam bab usuluddin boleh timbul pegangan yang terpilih kurung keempat. Allah Ta'ala susun pula warasatul anbiya'nya Imam Asy'ari, Imam Maturidi, gitu. Ini apa? Berbeza ni, ikhtilaf apa panggil ni. Tak sama. Hak ni timbul hak dalam bab fiqh, ni timbul kemudian dalam bab usuluddin. Ikhtilaf di situ lah. Ni sebagai contoh lah. Kita duduk pondok, tuk guru. Hak dekat-dekat je tuk guru duduk ni. Di foto ni lah. Di foto ni dekat-dekat je. Pondok tu. Kemudian pondok pula tuk guru hak aling-aling belaka tu. Tu guru aling-aling belaka. Tapi aling belaka pun Tuhan buat timbul. Kalau bab tauhid, hak tuk guru ni. Terror ni. Kalau bab fiqh tuk guru ni. Pada terror belaka, tapi jadi timbul. Kalau bab tasawuf tu guru ni jadi tu awak timbul gitu. Maka kalau kita duduk di pondok, hak kata tu guru dia memang hebat bab ilmu tauhid. Jadi anak murid ni bab fiqh, kadang-kadang time-time hari minggu ke hari cuti ke, gitu pang ngaji hak pondok lain pula. Hak terror dalam bab fiqh, hak terror dalam bab tasawuf. Hak anak murid duduk pondok hak terror dan bab fiqhnya, time-time hari minggu ke, time-time cuti ke, gitu pang belajar tempat hak terror tauhid ni. Terror belaka tapi Tuhan buat timbul. Ada ni. Tuhan buat timbul. Ni satu kerahmatan bang ni. Tuhan letak tu. Itu ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi hak Imam Ahlussunnah Jemaahnya, Imam dalam bab tauhid Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Jadi Imam Asy'ari sifat 13. Imam Maturidi sifat 20. Cuma kita ni pelik sikit lah. Peliknya kok mana? Biasa kalau fiqhnya bermazhab Syafi'i, biasanya kita akan ikut jalanan Imam Asy'ari. Sebab Imam Asy'ari fiqhnya bermazhab Syafi'i. Kita fiqh bermazhab Syafi'i. Tapi tauhidnya Imam Maturidi hak 20. Dia biasa hak Imam Maturidi ni di tempat hak fiqhnya bermazhab Hanafi. Sebab Imam Maturidi fiqhnya bermazhab Hanafi. Cuma tempat kita ni fiqh bermazhab Syafi'i. Tapi tauhidnya hak 20 jadi hak kita ni. Hak 20 hak Maturidi. Tak ada apa-apa situ. Tapi biasanya kalau tempat bermazhab Syafi'i, tauhidnya Imam Asy'ari lah sifat 13. Kita kalau sebut sifat 13 ni tercengang. Tapi jangan lupa di awal pembicaraan kitab Fatih Faridah ni dimulai dengan sifat 13. Jalanan Imam Asy'ari, jalanan yang rajih, yang lebih kuat. Jalanan Imam Asy'ari sifat 13. Tapi kita sebut sifat 13, kita akan tertanya-tanya. Sifat 13 ambil hak mana pula? Kita daripada budak lagi sifat 20. Sifat 20. Keluar kata sifat 13 tertanya-tanya. Sebab apa? Tak masyhur kepada kita. Yang masyhur kepada kita sifat 20. Itu jalanan Imam Maturidi. Jadi dalam kitab Fatih Faridah ni, dia jalanan Imam Asy'ari. Dia berhenti sampai ke sifat 13, sifat kalam, berhenti situ. Kemudian dihuraikan apa makna sifat nafsiyah, apa makna sifat salbiyah. Itu hak fardu kifayah. Makna tak erti hak tu tak berdosa. Tapi ngaji sifat 20 ni erti jugalah tu baru comel. Sebab fardu juga, wajib juga, tapi cuma tidak fardu ain. Apa dia nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Sesatu, apakah sifat maknawiyah? Yang pertama, kaunuhu qadiran. Yang kedua, kaunuhu muridan. Jadi pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, kaunuhu mutakalliman.
Jadi kalau kita nak cari sifat yang ke-14 tak jumpa lah. Tapi ada sifat kaunuhu qadirun tu. Jadi nombor 1 semula. Jadi sifat maknawiyah ada 7. Mana? Pertama, kaunuhu qadirun. Kita sifat yang ke-14 tu. Tapi maknanya dalam kitab ni cukup sifat 20. Tapi nak cari nombor 14, 15 sampai ke 20 tak ada. Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman ada. Tapi di nombor tu nombor tak ada yang ke-14. Ni hak jalanan kitab Pati Paridah, jalanan sifat 13. Jadi ke-9 ni daripada 13 atas jalanan Imam Asy'ari, 20 daripada 20 atas jalanan Imam Maturidi. Kena sebutlah tu. Kalau tak sebut takut kita lupa hak asal kitab. Ke-9 daripada 13 sifat. Itu jadi 13 sifat. Kena hurau pula jadinya. Ke-9 daripada 13 sifat ataupun 20 sifat. Hak wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara tafsil, secara terperinci satu-satu. Wujud faham molek, qidam faham molek, baqa faham molek, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith kena faham molek. Ni secara tafsil. Wahdaniyah kena faham molek, qudrah, iradah. Bukan ngapa ni, ngapa wujud qidam baqa tak jadi gitu. Kita kena faham satu-satu sifat secara tafsil. Tafsil ni secara terperinci, secara detail. Itu kewajipan kepada kita. Tetapi yang wajib kepada kita mengetahui dan berpegang secara ijmal, secara kasar, secara ringkas, secara umum, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat ketinggian yang tidak terhingga banyaknya. Bukan 13, bukan 20. Sifat hak ada di Tuhan tu tidak terhingga banyaknya. Tu kita kena pegang tu. Pegang secara ijmal, secara ringkas, secara kasar. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga juga banyaknya. Sifat kekurangan lawan kepada sifat kesempurnaan. Bila sifat kesempurnaan tidak terhingga banyaknya, sifat lawan sifat kekurangan pun tidak terhingga banyaknya. Kita pun berpegang Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Manakah dalil penunjuk tandaan kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, Maha suci Allah daripada sifat kekurangan? Dalilnya ada makhluk. Sesat tu. Secara dipanggil secara ijmal, secara ringkas. Kemudian kita wajib mengenal Allah. Mengenal Allah ni mengenal sifat Allah. Sifat Allah tidak terhingga banyaknya. Setakat mana gak Padang panggil kita kenal Allah, 13 sifat ataupun 20 sifat, hak ni kena ditim molek. 13 ataupun 20 kena ditim molek, kena tafsir molek, kena preaching molek. Baru panggil kenal Allah. Tapi bukan sifat Allah 13 atau 20, itu secara tafsil. Itu kena mati molek tu. Jadi ke-9 daripada 13 ataupun sifat ilmu, sifat ilmu. Kemudian sifat ilmu ni sifatun ma'aniyun. Dia depan dia akan huraikan. Apa di sifat ma'ani? Sifat yang menunjukkan atas maknan, atas sifat yang ada. Satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirah Allah buka hijab, Allah buka dinding antara kita dengan Allah. Selain daripada boleh melihat zat Allah, kita boleh melihat sifat ma'ani, sifat kudrah, sifat iradah, ilmu, hayah, sama, basar dan kalam. 7 sifat ni sifat yang ada, kita boleh lihat di hari akhirah bila Tuhan buka hijab. Itu dipanggil sifat ma'ani. Kemudian letak nombor ke-9, ke-10, ke-11, sebut sama dah. Nombor ni hanya sesunang dia untuk kita menyebut.
Tertibu zikri, mana susung 1, 2, 3 sampai ke 9, 10, 11, 12, 13 ni, ulama letak nombor ni kerana nak menyebut. Sebab kalau tak susung, tak boleh nak sebut. Bukan kata 13 sifat, 2 sifat tak boleh nak sebut. 2 sifat, iradah dan ilmu. Tanpa kita letak iradah dahulu, kemudian barulah ilmu, baru boleh sebut. Tapi kalau dak susung kita boleh sebut tak? 2 je tu, 2 je tu. Iradah dan ilmu boleh sebut serentak? Tak boleh. Nak sebut dia kena letak lah. Iradah, ilmu, hayah, sama tu. Jadi letak nombor ni untuk sebut je. Bukan sifat Tuhan bernombor gitu. Ada ni? Bukan sifat Tuhan bernombor gitu. Sebab sifat Tuhan koding belaka. Qudrah koding, iradah koding, ilmu koding, hayah koding. Nak ada nombor ke mana? Kalau nombor ni, hak nombor sungguh ni, hak tertibul waqi' ni, hak sungguh ni susung. Kena hak nombor 1 lah, hak asal. Nombor 2 timbul kemudian, nombor 3 timbul kemudian. Tu mustahil. Hak tertib pesen tu, itu tahu tertib wudu, tertib semayang. Itu tertib juga tu. Itu bukan tertib zikri tu. Bukan kata rukun semayang hak 6 tu, susung 1, 2, 3 tu. Sebab kalau tak susung tak boleh sebut. Bukan. Itu memang dia wudu, kena tertib gitu. Tu tertib waqi' dia panggil. Tertib sungguh-sungguh. Susung gitu baru panggil wudu. Macam tertib semayang, susung gitu baru panggil semayang. Belum apa-apa lagi rokok dah. Takbir belum, tak panggil semayang. Jadi hak susung wudu, susung semayang, memang duduk dia gitu. Padahal bukan letak nombor saja, tapi kedudukan dia memang gitu. Ada pun susung nombor sifat Allah ni, bukan sifat Allah susung gitu, tapi susung kerana nak sebut. Kalau tak susung tak boleh sebut. Pandai ni. Tapi hak wuduk panggil tertib juga, hak semayang panggil tertib juga. Susung 1, 2, 3, susung tu. Macam kita sifat Allah 1, 2, 3 susung tu. Tapi hak sifat Allah susung tu kerana nak sebut. Hak wuduk semayang susung tu memang hakikat diri dia gitu dah. Hakikat wuduk memang kena muka, tangan. Tak ada apa-apa lagi nak sapu kepala. Dah panggil wuduk. Ada ni. Memang hakikat wuduknya kena 1, 1, 1, 1. Hakikat semayangnya kena 1, 1, 1, 1. Tu tertib waqi' dia panggil. Memang hakiki diri perkara tu memang kena susung. Sifat Allah tidak susung. Tapi letak nombor tu kerana nak sebut. Tapi ulama letak nombor ni pun bukan letak saja dah lah. Oleh kerana sifat Allah kena letak nombor, ulama letak ni ada hikmah dia pula. Nak cerita panjang-panjang, cerita sifat wujud dulu. Wujud Allah ni wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benar, hak tak ada permulaan, keluar kidang. Tak ada permulaan, nak ada kesudahannya kok mana? Keluar bakok. Wujud yang hakiki, tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Tak sama dengan makhluk dah lah. Sebab makhluk ni adanya asal tak ada. Nanti akan fana, akan binasa pula kemudian. Jadi ada Allah ni mukhalafatuhu lil hawadith, tak samalah dengan yang baru yang disusun. Kemudian daripada wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Hak susun ni hak saya biasa ulang semua. Daripada wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Faham susunan di sini, fahamlah rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Faham di wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Susunan yang ulama susung ni. Jadi ingat baik, pembicaraan di qada dan qadar ni lah hak paling banyak sekali terpesong di kalangan orang-orang yang tidak disangka-sangka, sebab dikenali, dimasyhurkan sebagai orang yang berilmu.
biasanya orang yang berilmu ni tak ada lah hak salah-salah pelik-pelik tu. Tapi kadang-kadang bab qada qadar salah pelik-pelik sangat terkadang timbul di kalangan orang yang dimasyhurkan sebagai orang berilmu. Waktu kata yang tak disangka-sangka salah banyak berlaku di rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Beriman kepada malaikah, tak ada timbul pelik-pelik. Ada ni? Tak ada timbul pelik-pelik. Beriman dengan kitab pun tak ada timbul pelik-pelik. Beriman dengan hari qiyamah tak ada timbul pelik-pelik. Ada ni? Beriman dengan syurga neraka tak ada timbul pelik-pelik. Cuma ada sikit gitulah. Mu'tazilah kata syurga neraka tak ada lagi sekarang, tapi akan ada sampai masa Tuhan nak bubuh orang. Tu Mu'tazilah. Dia kata ada buat apa syurga neraka sekarang? Sebab tak pakai lagi. Kalau tak pakai lagi Tuhan buat dah jadi saja bazir. Tuhan tak buat benda saja, benda bazir. Jadi Tuhan tak buat lagi syurga neraka. Tuhan akan buat syurga neraka sampai masa nak ubuh orang. Kita dak, kita ahli sunnah, syurga neraka ada dah sekarang ini. Lepas tu dalam kitab-kitab tauhid, syurga neraka sudah ada sekarang ini. Kita buat apa mulut buat ayat gitu. Syurga sudah ada sekarang ini. Buat apa ayat gitu tu? Jadi dalam kitab buat ayat gitu tu bukan buat ayat saja. Nak tolak pandangan Mu'tazilah, syurga neraka ada tapi belum lagi ada sekarang sebab tak guna pakar lagi. Tu Mu'tazilah. Ni golongan yang terpesong. Quran sebut dah kan, uiddat lil muttaqin. Syurga ni disediakan bagi orang-orang yang betul. Telah disediakan. Ada dah nah. Bukan akan, bukan. Ni. Tu Nabi Adam AS tu. Mu'tazilah kata itu bukan syurga sungguh, itu macam taman je. Sebab jannah ni dari segi lugah maknanya taman. Tu taman je, bukan syurga hak Tuhan buat untuk beriman tu, bukan. Pergi kau tu pula hak Mu'tazilah ni. Kita ahli sunnah dak nah. Syurga tu lah hak Nabi Adam duduk, hak tu lah hak akan ni orang-orang yang beriman masuk syurga tu. Mu'tazilah dak. Dia pusing juga. Adalah sikit beza dengan Mu'tazilah. Tapi hak banyak timbul Mu'tazilah, pegangan-pegang terpesong adalah di qada dan qadar. Tu paling banyak. Tapi kalau kita kemah wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hak ulama susung ni insya-Allah. Mati dulu di wahdaniyah. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Mati tu. Keesaan pada perbuatan. Tolakkan muttasi pada perbuatan, tolakkan munfasi pada perbuatan. Ingat tak? Kam-kam tu ingat tak? Itu sifat yang keenam, ni baru sifat ke-9. Kam ni bilangan-bilangan. Muttasil berhubung, munfasil bercerai. Kam ni berbilang, itulah bilangan-bilangan tu. Ada? Dia biasa kita ni buat misal muttasil munfasil ngaji tajwid. Mak wajib muttasil, mak jaih munfasil. Dah. Kalau pandai tajwid itu mudah sikitlah. Muttasil jaa, itu muttasil. Ada ni. Mak wajib muttasil satu kalimah. Mak jaih munfasil dua kalimah. Asal makna berasing-asing, munfasil. Kalau ingat situ mudah sikit. Muttasil, munfasil. Kalau tak pernah mengaji mak wajib muttasil, mak jaih munfasil, perkataan muttasil munfasil itu dia payah-payah dah. Payah dah, ngiling kepala dah. Apa benda muttasil munfasil? Bunyi pula dekat-dekat. Si belaka tu. Muttasil berhubung, munfasil bercerai. Mana kalau
Kam muttasil pada perbuatan. Berhubung dengan makna bekerja sama. Tuhan buat separuh, kita buat separuh. Tu mustahil, tu syirik. Tidak wahdaniyah pada perbuatan. Munfasil mana? Hak yang Tuhan buat sendiri-sendiri. Hak yang makhluk buat sendiri-sendiri. Tu kan munfasil. Tu mensyirikkan Allah, tu kafir ijma' ulama. Pada ni. Ni kita nak wahdaniyah pada perbuatan. Hanya Allah yang perbuat tanpa bekerja sama dengan makhluk. Tidak ada satu perbuatan pun yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Semuanya perbuatan Allah. Tu mati di hak wahdaniyah kita dahulu. Wahdaniyah pada perbuatan. Mana perbuatan Allah tidak bersekutu. Perbuatan makhluk yang kedua tidak bekas sama sekali. Tidak ada pun perbuatan makhluk yang bekas. Ini keesaan pada perbuatan. Hanya Allah yang perbuat. Khalik hanyalah Allah. Khalik hanyalah Allah. Kita ni bila sebut kata Khalik hanyalah Allah, kita mudah iya kan? Memanglah Khalik hanyalah Allah. Selain dia Allah tu makhluk. Makhluk tak boleh bekas. Kita cakap gitu. Tapi kadang-kadang apa yang kita cakap tu tak faham pun. Dia tak faham, tak pegang. Tak ada pegangan keesaan ni kok. Tak ada benda lah. Tak ada pegangan hak keesaan pada perbuatan. Bahkan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala pada perbuatan. Tu habis cerita lah tu. Khalik hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Ada demikian sifat-sifat dan kekuasaannya ialah Allah. Allah mana? Rabbukum, Tuan bagi kamu. Rabb. La ilaha illa huwa, tiada sembahan yang sebenar melainkan Ia. Allah Rabb, Allah ilah. Allah ialah Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah siapa? Rabb, Rabbil Alamin. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu bahawa tiada ilah melainkan Allah. Ilah hanyalah Allah. Allah ni Rabb bagi sekalian alam. Ilah Rabb. Kita terjemah mudah-mudah sama jadinya. Tuhan, Tuhan. Rabb lain makna, ilah lain makna. Rabb Tuan yang hakiki. Hak dia belaka. Itu keesaan pada perbuatan tu Rabb. Ilah ni sembahan yang sebenar. Tiada sembahan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kenal molek ni Rabb, nak kenal molek ilah ni. Tak kenal Rabb, tak kenal ilah, ke habis ceritalah. Allah Rabb, Allah ilah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Tengok. Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian. Itu keesaan pada perbuatan. Itu dia keesaan pada perbuatan. Wahdaniyah tu. Kesemua perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk tak bekas sama sekali. Kesemua yang berlaku perbuatan Allah. Menafikan, tolakkan muttasil. Perbuatan yang bersekutu antara Allah dengan makhluk. Mana perbuatan Allah letak kudrah di hamba. Di kita ni ada tenaga, Tuhan letak. Itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah letak tajam di mata pisau. Jadi masa pita tajam tu Tuhan yang buat. Perbuatan Allah letak panah di api. Kekuatan panah di api tu Allah yang buat. Siap kerja Allah. Allah setakat letak kudrah tenaga di hamba di kita. Allah letak tajam di pisau. Allah letak panah di api. Beres kerja Allah. Lepas tu tenaga di kita lah yang menggerak diamkan tubuh kita pada berusaha yang menghasilkan pekerjaan.
Bukan Allah dah. Kudrah ada di kita tu yang memainkan peranan sebagai khaliq, sebagai penjadi. Kemudian ketajaman yang ada di pisau tu pula yang memainkan peranan, memberi bekah pada memutuskan. Bukan Allah dah. Kemudian kekuatan panas di api itulah yang memainkan peranan, menghanguskan. Bukan Allah dah. Ni dia panggil kam muttasil pada perbuatan. Satu perbuatan berkongsi. Allah separuh, makhluk separuh. Ini khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Ini akidah yang sesat. Tidak mengesahkan Allah pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak kam munfasil ni pula tu berat lagi, tu kafir ijma' ulama. Kita bertenaga tidak berkait dengan Allah yang jadikan. Pisau tajam tidak berkait dengan Allah yang buat tajam tu. Api panah tidak berkait dengan Allah buat panah tu. Sampai masa diri kudrah yang ada di kita lah yang beri bekah. Sampai masa diri tajam dipisah secara tabi'i semula jadi yang memutuskan. Sampai masa zat diri panah di api secara semula jadi menghanguskan. Itu kafir ijma' ulama. Itu dipanggil kam munfasil, yang berasing-asing teguh. Buat langit, buat bumi Allah. Dah. Buat manusia Allah, buat pisau Allah, buat api Allah. Lepas itu tak ada. Hamba beri bekah ni tidak berkait pun dengan Allah. Tidak berkait dengan kata tenaga Tuhan letak di hamba ke dah. Semata-mata diri tenaga di hamba dia bekah. Itu memang suku sakak sungguh-sungguh. Hak saya cerita munfasil ni, tenaga yang ada di kita tu mari daripada Allah bubuh. Ni ada sendal di Allah sikit. Tajam di mata pisau tu Allah yang bubuh. Nanti ada sendal sikit. Panas di api tu Allah bubuh. Pada ni. Dak cerah terus tu munfasil. Ni cerah terus tak ada kaitan dengan Tuhan langsung. Ni dia ada kait juga. Tapi hak Tuhan separuh je. Letak tenaga, letak tajam, letak panas. Lepas tu hak ujung tu bukan Allah dah. Itu dia panggil bersekutu tu. Itu dia panggil muttasil. Satu perbuatan tapi berkongsi. Allah separuh, makhluk separuh. Apa makhluk? Ni, tenaga di kita dipanggil makhluk. Tubuh kita makhluk. Tenaga di kita makhluk. Pisau makhluk. Tajam tu makhluk juga. Api makhluk. Panas tu makhluk juga. Sampai masa makhluk tu, kudrah yang Tuhan jadikan di kita tu bekah. Tu orang panggil mana ni? Muttasil tu bekerjasama, berhubung. Sebab bukan Allah Taala belaka. Dan tak ada lepas daripada Allah Taala langsung. Ada juga kait dengan Allah. Sebab tenaga di kita mari mana? Allah bubuh. Dia ada kait sikit. Lepas tu khilaf ulama kafir tu pun dosa besar. Hak munfasil ni tak ada kaitan langsung. Hak giang Allah terus. Hak giang kita sungguh. Kita beri bekah sendiri-sendiri. Tenaga di kita ni tak kait dengan Allah yang bubuh. Dengan diri tenaga, dengan zat tenaga kita ni lah sendiri yang beri bekah. Dengan pisau tu lah secara tabi'i menjadi memutuskan. Dengan api lah secara tabi'i menjadi menghanguskan. Itu mumpasir teguh tu cerah teguh, tak ada Tuhan langsung situ. Tak ada sandal langsung dengan Tuhan. Tak ada kait langsung dengan Tuhan. Itu kafir ijma' ulama. Mana ni? Kena jaga molek tu. Sebab kok zohirnya memanglah bertenaga kita. Ya Allah, mana kita jaga kesihatan, kita jaga makan minum, bertenaga. Zohir dia. Pegangan ni kena letak molek. Ini pegangan ni sebut sama dah. Hak kita nak cakap tu cakap sebab tak ada salah. Oi, kita kuat. Boleh buat tu, buat ni. Akak tu, akak ni. Pegangan tetap dah hak Tuhan belaka. Tu cakap Zuhri, cakap asbab. Nampak macam sombong. Sombong salah lain pula. Takabur tu dosa maksiat batin pula tu, maksiat hati. Itu cerita lain pula tu. Kita nak cerita bab pegangan ni. Dia cakap aku sombong. Itu cerita lain. Ada ni.
Dah cakap, tak ada aku senyap je. Tegur orang pun tak. Apa? Sombong. Dah susah ke? Tu bab lain kat tu. Orang cakap lebih-lebih tu pun tak mestinya dia sombong. Cuma dia cakap pasal gitu. Kenapa kita kali dengar macam sombong lah kalau kita kata gong dia ni. Ataupun agah. Ada agah. Agah dia ni meta kata tu hati dia. Tapi nak cerita dia cakap aku tu cakap zahir je. Allah pisah tajam molek tu cakap zahir je. Api kuat molek capu pula dengan angin. Sekejap licin suti rumah. Tu. Mu ni apa main api dak cakap sebab pegangan mentauhidkan Allah pada perbuatan. Tu. Ni mati molek lah tu nya. Kita ambil daripada wahdaniyah tu. Keesaan pada perbuatan, kesemua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mana yang perbuat? Allah yang bersifat dengan kudrah. Sifat yang ketujuh ulama pun letak sifat kudrah. Tu kata ulama letak nombor ni bukan kosong, bukan tak ada hikmah apa pun. Ada hikmah dia lah situnya. Mula dengan wahdaniyah, pergi pada kudrah. Allah jua yang melakukan segala-gala perkara. Allah mana? Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah sifat kudrah lah yang menjadikan segala-gala perkara. Yang menjadikan lagi bumi Allah. Tu tetap dah orang kafir pun kata Allah tu. Yang buat lagi bumi Allah. Yang menjadikan manusia Allah. Yang menjadikan tenaga dia manusia Allah. Yang menggerak diamkan manusia Allah. Yang mendetikkan hati manusia Allah. Yang mengkerlikkan mata manusia Allah. Yang menggerakkan diri manusia Allah. Yang menggerakkan organ-organ dalam Allah. Yang alirkan darah Allah. Kalau nak cerita hak Allah ni gak sampai pukul 10 lah kita hari ni. Pun tak habis nak cerita tu. Kenapa? Yang berlaku di kita ni semua Allah yang buat. Hati kita terdetik, Allah yang buat. Hati kita memilih, ikhtiar. Hati kita memilih, Allah buat. Berkelip mata, Allah buat. Bergerak nadi, Allah buat. Berusahanya kita gerak diam tu, bangun duduk, Allah buat. Ni keesaan pada perbuatan Allah yang bersifat kudrah, yang melakukan segala-gala perkara. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia ya Allah atas tiap-tiap sesuatu. Amat kuasa. Semua tu datang daripada kekuasaan Allah. Allah buat belaka. Dah kita apa nak Allah buat belaka? Mana ni? Lepas tu kita warna, tak ada warna. Ni orang tanya. Lepas tu warna. Tu saya kata lepas tu teri. Tak nak jawab kitanya. Lepas tu teri. Lepas teri 4. Lepas tu warnanya. Dan sekarang ni berlaku apa di kita ni? Berlaku apa di kita? Berlaku duduk, berlaku diam, berlaku bernafas, berlaku tengok, berlaku dengar. Itulah perbuatan Allah. Itu je lah pegangan kita. Cakap di kitanya kita belaka, yang buat tu cakap asbab. Ingatan di hatinya kita belaka, yang buat tu hati kita orang awam, tak ada salah. Tapi di pegangan hanya Allah yang perbuat segala-gala perkara. Itu je. Semua yang berlaku Allah yang lakukan. Allah buat, Allah laku ni Allah buat gitu je. Allah buat selaras sebagaimana seiring dengan kehendak Allah pada sedia kala. Allah mana yang kehendak? Allah yang bersifat dengan iradah. Sifat yang ke-8 sifat iradah. Ni ulama susun. Ulama susun Allah buat tu bukan buat gitu dah. Allah buat
akan sesuatu sebagaimana muwafaqah seiring dengan kehendak Allah pada sedia kala. Allah mana kehendak sedia kala? Allah yang bersifat dengan iradah. Sifat ke-8 sifat iradah. Allah sifat iradah telah menghendaki sekalian perkara yang akan berlaku. Yang kita panggil ketentuan azali. Allah yang bersifat iradah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal sampai masa sebagaimana kehendak Allah pada azal berlaku sebagaimana apa yang telah dikehendaki oleh Allah pada azal. Jadi apa yang berlaku ni terikat ke dengan hak azali? Terikat tak terikat, hak Tuhan belaka buat, Tuhan buat sebagaimana apa yang Tuhan kehendak. Itu jelah. Kalau nisbah dengan kita tak ada terikat sebab kita tak ada apa satu pun. Ada ni. Nisbah dengan kita tak ada terikat apa-apa sebab kita tak ada benda. Zahirnya kita memilih, zahirnya kita berusaha, pilihan kita, usaha kita terikat sebagaimana kehendak Allah pada sedia kala. Kalau kira pada zahir kita memilih, kita berusaha, kira hakiki tak ada terikat sebab tak ada apa pun kita nak terikat apanya. Yang berlaku di kita ni semuanya Allah buat. Allah buat sebagaimana Allah kehendak. Tu je lah. Mudah je rukun kenang ni. Sebab qada qadar Hak kata banyak yang terpesong terkadang di kalangan golongan yang tidak disangka-sangka tu. Mudah je. Mula daripada keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Allah yang buat segala-gala, Allah yang bersifat kudrah. Allah buat sebagaimana Allah kehendak, Allah yang bersifat dengan iradah. Habis cerita. Senang je. Baik buruk ke semuanya datang perbuatan Allah sebagaimana kehendak Allah. Pilihan dan perbuatan kita pun datang dari perbuatan Allah selaras dengan apa yang Allah Taala kehendak. Itu je. Kemudian Tuhan kehendak ni muwafaqah pula selaras seiring dengan perkara yang Tuhan tahu. Ni masuk sifat yang ke-9, sifat ilmu. Jadi bab rukun iman kenal, kok mana pun kena mati di sifat ilmu. Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui segala-gala perkara pada azal. Allah yang bersifat iradah menentukan segala-gala perkara yang harus pada azal, pada sedia kala. Apabila ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat iradah selaras dengan ilmu, ilmu mengetahui sedia kala, iradah menentu pun sedia kala. Ilmu mengetahui segala-gala, iradah menentukan segala-gala. Maka tak ada lah timbul mu'allak tak ada. Ketentuan yang tergantung tak ada. Sebab apa? Sebab rukun iman yang keenam, Allah telah menentukan segala-gala. Nak mu'allak ke mana lagi? Hak mu'allak tergantung ni barulah cerita pula. Catatan Lauh Mahfuz ada yang mu'allak. Cerita lain lah pula tu pula. Kita cerita hak di ilmu Allah, hak azali tu, hak azali tu. Hak rukun iman yang keenam tu dulu kita bicara. Rukun iman yang keenam kita bicara ketentuan Allah ni sekalian ke separuh je. Ketentuan Allah pada azal separuh laginya tergantung gitu. Kita cerita rukun iman dulu. Tak ada. Segala-galanya. Mari daripada iradah dan ilmu. Dia tergantung ni perbelanya pada ilmu. Ketetapan putus lepas tu berubah, perbelanya pada ilmu. Faham tak ni? Kita contoh kita lah. Kita bermesyuarat.
ada perkara yang kita buat keputusan dah lalu. Sebulat suara pula dah tu. Ada perkara yang kita tangguh dahulu keputusannya. Tergantung. Kenapa tergantung? Sebab ilmu kita tu terhad, kita tak berani nak keputusan, takut salah. Itu timbul tergantung sebab ilmu kita problem. Terkadang kita ni buat keputusan muktamad dah. Keputusan pula sebulat suara. Tiba-tiba keputusan yang sebulat suara tu jalan-jalan separuh jalan kena ubah semula. Kena buat keputusan baru, mesyuarat sebalik. Kenapa? Kerana ilmu. Faham tak ni? Jadi kalau ketentuan Allah azali tu tergantung, berubah, mana letak ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ni hak rukun yang kenang dahulu ni kita bicara tu. Hak azali tu dulu. Barulah pergi kepada catatan Lauh Mahfuz. Barulah timbul di situ Allah perintah catat, ada yang mubram, yang putus, ada yang muallaq, yang tergantung. Hubung silaturahim umurnya ditambah. Contoh. Tu contoh. Hubung silaturahim umurnya ditambah sampai masa dihubung silaturahim umur 60 jadi 61. Hak hubung silaturahim itulah hak di ilmu Allah, hak mubram. Umur 21 itulah hak Tuhan letak dah pada azal. Jadi hak kata kalau tidak hubung silaturahim umur jadi 60 je, catatan situ je hak ada seumpama tu yang akan berlaku. Selaras dengan hak azali. Sebab apa selaras dengan azali? Sebab di hubung silaturahim siapa buat? Allah buat. Di hubung silaturahim Allah buat. Allah buat di hubung silaturahim, Allah buat sebagaimana hak azali. Dia berdoa dapat bahagian, tidak berdoa tak dapat bahagian. Dia pun berdoa. Berdoa tu Allah buat. Allah buat sebagaimana azali menentukan bahawa dia akan berdoa. Jadi hak hakikinya tak ada lah muallaq ni. Hak hakikinya sebenar-benarnya balik pada rukun iman yang keenam. Sekalian perkara telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian telah dikehendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah, selaras dengan sifat ilmu. Ni mati di ilmu ni. Jangan sini ni kadang-kadang hak berubah tu naik pada hak azali di ilmu Allah. Punahlah situ. Sebab itulah dalam kitab Pati Paridah, rumusan daripada kitab Faridatul Faraid, kira bukan kitab kecil dah ni. Nak kata besar sangat tu tidaklah, pertengahan. Pun tidak bicara hak catatan muallaq di Lauh Mahfuz, tak bicara catatan yang tergantung di Lauh Mahfuz. Itu kita wajib imani sebab Quran menyebut yamhullahu ma yasha wa yusbir wa innahu umul kitab. Menetap oleh Allah Taala akan barang yang ia kehendak dan memadam oleh Allah Taala barang yang ia kehendak. Di sisi Allah ada umul kitab, Lauh Mahfuz. Mana di Lauh Mahfuz adalah catatan yang tergantung. Tapi yang tergantung tu di catatan Lauh Mahfuz, tapi di ilmu Allah tetaplah kedah. Hubung silaturahim tetap dah di azali. Berdoa tetap dah di azali. Bahkan perbuatan hubung silaturahim tu Allah yang buat. Bahkan perbuatan doa Allah yang buat. Bukan kita hakikinya. Zahir je kita ikhtiar usaha buat hubung silaturahim, buat doa. Hakikinya hak Tuhan buat belaka tu. Hak Tuhan buat. Hak nak azali ni di ilmu Allah. Ni. Kadang-kadang pemahaman tu kejut kadang-kadang. Bukan orang selu-selu. Bukan orang selu-selu, orang bawah-bawah. Orang-orang yang bawa orang juga. Orang-orang yang kehadapan juga. Kalau gini mana ustaz? Tuhan nak tengok dulu. Sama ada dia ni hubung silaturahim ataupun tidak. Tuhan nak tengok dulu. Sampai masa dihubung silaturahim, baik dia, Tuhan pun tambahlah umur.
Tiba-tiba umur hak Tuhan beri tu pun habis orang dah dibalah. Habis orang dibalah. Dia berkelahi dengan semua orang. Umur ada tu ke banyak dah beri tu. Pakai atas seduk tambah-tambah lah. Jadi dia kata Tuhan nak tengok dulu. Ilmu Tuhan duduk mana Tuhan nak tengok dulu ni. Kan? Ada pula kata hak Allah belaka. Kau pandai Allah nak guna-guna pun nak upah dia upah pergi lah. Allah kuasa kan. Kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara mustahil. Jadi dia dok kejak di keesaan pada perbuatan, kudrah, iradah, dia tak mati di ilmu. Jelas nyatanya dia tak faham rukun iman yang keenam. Situ je lah. Bagaimana kenang kan? Qada dan qadar sekalian telah ditentukan oleh Allah pada azal sampai masa berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Kena lagi rukun yang keenam. Allah menentu ni sekalian perkara pada sedia kala. Lepas tu tergantung hak mana? Tak ada dah tergantungnya hak sedia kala, hak azali di ilmu tu, di iradah ilmu azali tu. Lepas tu saya fikirlah hak azali di ilmu Allah, Allah je tahu, malaikat pun tak tahu tu. Faham tak ni? Di Lauh Mahfuz pun gaib bagi kitanya. Hak berlaku di kita ni pun gaib. Zahirnya kita, hakikinya Allah. Tak sudah fikirlah waktunya. Kita iman sudah lah ni pegang kejap sini. Tapi nak dia payah sangatnya nak mula dengan keesaan pada perbuatan tu. Ni gerak diam kita ni Allah belaka ni, gerak diam ni Allah belaka ni. Keesaan pada perbuatan Allah buat belaka. Dia Allah buat belaka tu tak boleh nak pegang situ. Lepas tu kitanya ke mana? Dan kalau Tuhan buat belaka, lepas tu kita timbul lepas tu teri tu. Payah nak kira jadinya. Lepas tu mana kita? Hak berlaku di kita ni lah perbuatan Allah. Nak terima hak ni dulu ni. Pilihan kita perbuatan Allah. Usaha kita perbuatan Allah. Dah kita berpegang ada pilihan dan perbuatan. Kita berpeganglah ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan bukan hak kita pun, hak Allah juga. Tapi wajib berpegang tu. Kita ada pilihan. Tapi pilihan bukan pun sebenarnya hak Tuhan belaka. Tapi bukan pun kena pegang. Sebab Quran sandok kita. Dia orang ni biasa-biasalah. Kalau telefon tanya, biasa ayat yang digunakan innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tu. Tu biasa ayat yang digunakan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah akan perkara pada satu kaum sehingga kaum tu merubah akan diri mereka sendiri. Tu lah kaum yang merubah. Tak payah ayat tu. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikah ni kami sembah. Ayat tu cukup dah. Tapi ayat tadi biasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tu. Samalah juga dengan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas tu. Zahir kerosakan di daratan di lautan ada dengan barang yang diusahakan oleh kerosakan yang diusahakan oleh zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahir kerosakan di daratan dan lautan dengan barang yang dilakukan oleh tangan manusia. Manusia tu kan. Itu kita wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan yang merubah kaum sendiri.
Yang melakukan kerosakan di daratan dan lautan tangan manusia sendiri. Ia kanak budak yang kena saing akan dikau kami sendiri yang semua akan dikau ya Allah. Sebab tu wajib berpegang. Hamba manusia ada pilihan dan perbuatan. Tapi hakikinya berlakunya perubahan satu kaum, hakikinya berlaku kerosakan di daratan dan lautan, hakikinya diri pengabdian diri ini kepada Allah ni semuanya keesaan pada perbuatan Allah yang buat belaka. Dekat situ. Yang lagi daripada tauhid pada perbuatan tu. Tuhan sandar kepada kaum yang merubah. Tuhan sandar kepada tangan manusia yang melakukan kerosakan. Tuhan sandarkan pengabdian diri kami yang melakukan pengabdian diri. Lepas tu kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi dari segi hakikinya, qul kullum min indillah, kata alimu ya Muhammad, sekian perkara daripada Allah Ta'ala belaka. Berubah satu kaum, Allah Ta'ala. Berlaku kerosakan di daratan dan lautan, Allah Ta'ala. Berlakunya pengambilan diri, Allah Ta'ala. Itu ya. Tapi dah Tuhan sandar kita berpegang je lah. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi seseorang kebaikan yang dilakukannya, balasan atas kebaikan yang diusahakannya, dan atas seseorang lah balasan kejahatan atas kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Mana apa? Mereka yang melakukan kebaikan, mereka yang melakukan kejahatan. Itu kita berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Kalau tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, bercanggah dengan Al-Quran pula tu Jabariyah sesat. Tapi pilihan dan perbuatan kalau mutlak hak kita pula jadi Qadariyah pula sesat. Ni kita nak letak molek ni. Tapi nak letak kepada pembicaraan ikhtiar usaha baik jahat, mati dulu di keesaan pada perbuatan. Mati situ je dulu. Mana apa? Mati stand. Kejap situ. Ini akidah kita ni tauhid ni. Faham tak tauhid tu sebut. Tauhid pada zat. Tauhid pada zat, Tuhan yang satu, orang Islam. Tauhid pada zat belaka. Tauhid pada perbuatan. Ni. Letak dulu tauhid pada perbuatan tu. Barulah kita pergi kepada baik, jahat, pergi kepada ikhtiar, usaha. Tapi biar tauhid pada perbuatan dahulu. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan dahulu. Barulah kita pergi kepada persoalan baik, jahat, persoalan ikhtiar usaha tu. Jadi mudah kita bila kita mati di keesaan pada perbuatan, mudah bicara bab kudrah. Allah perbuat ni selaras dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan, mudah kita bicara bab ketentuan Allah pada azal iradah. Allah menentukan selaras dengan ilmu, mudahlah. Sebab apa? Sebab yang buat tu Allah dah. Allah buat ni selaras dengan apa Allah Ta'ala tentukan. Allah kena ubah ke tentuan Allah? Ubah apa? Hak dia belaka dah, ubah dah. Hak dia menentukan, dia yang buat, dia menentukan, dia yang buat. Nak ubah benda lagi. Hak azali di ilmu tu. Catatan lu mahfuz, Allah juga perintah catat dalam keadaan tergantung. Allah juga perintah. Ada hikmah dia pula situ. Tapi di ilmu Allah ni sedia kala tu, nombor berang belaka dah putus. Dia ni berubah ni kalau kita yang handalang pergi ubah. Ketentuan Allah, kita handalang, kita pergi ubah, mana sabar ni. Tapi yang buat tu Allah juga. Ubah apa lagi dia belaka. Dalam kalau nak pergi nampak ubah-ubah ni, kita hak bawah handalang. Ketetapan orang atas bergiang. Kita orang bawah kita berotok. Berubah atas. Pada ni. Dia buat ketetapan hukum undang-undang gini, bantah belaka. Dia akan gubah balik peraturan. Contoh kita kata, pihak berkuasa tetapkan satu peraturan, satu keputusan. Kita orang bawah ni handalang. Pakat keluar ramai-ramai, batah-batah-batah, akhirnya dia pun ubah semula peraturan dia tu. Jadi kalaulah tentuan Allah berubah ni, handalang kita. Allah netak, kita pergi lawan. Akhirnya Allah pun serenda, beri hak kita nak.
Handalang warna kita tak ada gambar satu. Hak berlaku di kita ni semua Allah buat belaka. Dah hak dia belaka apa lagi hak dia belaka dah. Ni cerita hak azali tu. Tidak menafikan catatan Lauh Mahfuz ada yang tergantung pada catatan. Hakiki di ilmu tetap belaka dah. Itu balik pada rukun iman yang keenam. Tapi kitanya nak ceritanya hak wahdaniyah, qudrah, iradah, mati di ilmu. Itu je. Ini faham pegang. Hati dah ingat tak mari, tak ada salah apa pun. Hati kita tak ingat belaka hati kita ni. Kalau kita pegang. Kita pegang roki hati ada, ingat. Kalau ingat baiklah kitanya. Tak ingatlahnya. Mengupak mudah-mudah. Ingat tak roki hati ada? Tak ingat-ingat mengerai. Nak ingat kau mana benda rai? Tapi berpegang ke tak? Tak usah tanya buat pegangan, tetap dah kita pegang. Qada pula rai. Kita nak ingat rohana, kita ingat az-zahir je lah. Az-zahir kita pilih buat. Az-zahir dia. Hak tu kita ingatnya hak zahir. Kan hati kita ni kan mudah nampak az-zahir, hak rai kita dah ingat hati kitanya. Tapi pegangan tetap dah. Faham boleh, pegang boleh. Sudah, habis cerita. Jadi kemah hak pergi pada hak ilmu apa semua, barulah bicara pula hak baik, hak jahat. Hak jahat ni sebuah pegangan macam mana, ni sebuah percakapan kita nak aturnya macam mana. Tapi apabila kita mati dah keesaan pada perbuatan, dak timbul adalah perkara jahat bukan datang daripada Allah. Sebab kalau perkara jahat bukan datang daripada Allah, apa perkara atas dunia ni hak Allah Ta'ala ni? Sebab atas dunia jahat dengan baik banyak jahat. Orang kafir 3/4 dah. Orang Islam 1/4 pula. Baik sebahagian, jahat sebahagian. Bukan hak Tuhan juga. Hak baik kita ni pun bukan baik sama-sama. Bukan baik sama zahir dan batin. Jadi kalau hak jahat tu bukan hak Allah Ta'ala, berapa persen je hak Allah Ta'ala nya atas dunia ni? Mana keesaan pada perbuatan? Hak Tuhan belaka lah. Baik ke, jahat ke, hak Tuhan belaka. Nisbah pegangan kita. Nisbah pegangan. Nisbah percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Sudahlah. Ini kena jagalah pula. Sebab dalam kitab kita ni Comedah Pati Faridah ni. Atau molek percakapan. Menyandarkan perbuatan jahat kepada Allah. Haram dosa besar tu. Nak menghalalkan jadi murtad ni. Wal'iyazabillah. Nak menghina Allah. Duduk marah. Saya ni bergiam-giam tak baik. Saya tak baik ni Allah belaka tu yang buat. Tujuan nak menghina Allah, murtad ni. Wal'iyazabillah. Kita boleh sandar ke Tuhan perkara jahat lampau kita jikalau kita sudah bertaubat. Orang masih lagi duduk ukit-ukit kesalahan lampau kita. Kita pun sandar kepada qada Allah, itu dibenarkan. Macam hak Nabi Adam AS sandar kepada tetapan Allah, hak makan buah khuldi. Sebab Nabi Musa AS duk tanya lagi Nabi Adam, pergi makan buah khuldi. Nabi Adam pun sandar makan buah khuldi itu kepada perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab itu perkara lepas dah. Masih lagi duduk cerita ungkit, maka syarak membenarkan kita sandar kepada Allah. Kalau dulu-dulu kita tak belajar, sekarang barulah kita belajar, fatun kita bertaubat. Bila kita belajar lewat, jadi adalah sikit kepayahan kita untuk memahami. Maka kita pun Allah lah, tua-tua ni nak belajar, nak boleh keturuk tu satu hal, nak boleh keturuk faham tu kena duduk molek. Duduk molek pun tak tahan lama mana. Duduk boleh setengah jam, duduk main urut lutut, urut petih, urut peha, ilmu nak masuk mana lah. Tak cakap nak berlunju. Tu pun nasib baik tak bawa mana batu tuku tu kan. Masih molek bawa batu tuku tu. Demoh. Wah, dah demoh. Jangan. Kalau dah duduk tu dia main nyocok. Nak mengaji pun, nak belajar pun dia dak.
Saya duduk atas kursi ni sedap lah. Tapi kalau pergi masuk majlis ilmu duduk atas latar juga tu, boleh sejang tu juga, boleh nak belunjur macam orang, takut orang ambil gambar. Kalau ni tak boleh kira. Duduk saya nak tengok, dalam FB ada gambar, dia ambil gambar masa mana? Minta izin pun tak ambil gambar. Tapi kalau duduk belunjur ke mana? Allah. Duduk masuk majlis ilmu orang. Molek-molek ada belunjur ustaz ni. Dah. Dia kontrol, buat relax je. Tapi dalam tu Allah lah. Nyocok situ nyocok. Nak masuk ilmu. Hak dalam pelotok kita duduk mikir bila penceramah ni nak berhenti. Bila penceramah nak berhenti ni. Ni dah tahan dah, ni dah tahan dah. Jadi nak masuk ilmu macam mana? Lepas tu pula ilmu bolehlah faham sikit-sikit. Nak ingat lama tu, nak ingat lama. Ni kelas mingguan dah ni, bukan kelas bulanan. Kelas mingguan pun kadang-kadang dia kata mari minggu depan, minggu lepas pun lekat sikit-sikit dah. Jadi lambat kita belajar tu jadi masa lewat. Jadi payahlah kita nak faham, payah nak ingat lama. Orang pun okey. Yang kamu belajar tua-tua tu kenapa? Belajarlah muda-muda. Nak kan lagi dah masa muda tak belajar tu qada Allah. Hai sandar kepada Allah pula tak belajar fadail dosa besar. Dak kita bertaubat dah, kita belajar dah sekarang. Dan nak belajar sokmo-sokmo dah. Yang dah ukik masa lampau tak belajar tu kenapa? Dia pun sandar kepada masa dulu tak belajar qada Allah diharuskan. Faham tak ni? Dia sandar perkara jahat tak belajar tu dosa besar tu. Belajar fadail bukan dosa kecil. Malaikat catat dosa besar tu setiap saat selagi tidak memulai belajar. Tiba-tiba dosa besar seumpama disandar kepada qada Allah. Dak bertaubat dah, belajar dah. Jadi orang duduk sebut hak lama tak belajar tu dia pun sandar kepada qada Allah. Itu saja yang diharuskan. Dan jadi benda-benda jahat ni kena beradab molek, jangan mudah-mudah duduk sandar kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Pegangan tetap dah. Hak adab contohnya dalam kitab dia sebut hak ayat hak Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam tu. Hak Nabi Khidir selepas daripada nak berpisah tu lah, Nabi Khidir pun cerita apa hikmah di sebalik perbuatan Nabi Khidir alaihissalam tu. Hak Nabi Khidir kata fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa bahawa sampai umur, sampai kedua anak yatim ni akan umur dia kuat. Harta hak terselindung di bawah dinding tu, anak yatim ni akan boleh guna harta tu. Jadi menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa supaya anak yatim dua orang ni jadi besar nanti dia ambil harta tu. Lepas tu hak Nabi Khidir pergi tebuk perahu orang mana pula? Nabi Khidir kata fa aradtu an aibaha. Maka menghendaki aku bahawa aku nak merosakkan bahtera perahu. Sebab apa? Sebab di hadapan ada raja zalim, dia akan rapah perahu yang hak comel-comel. Maka kalau hak rosak, hak tebuk dah ni, dia tak akan ambil. Tapi beza di ayat tu, hak jawapan Nabi Khidir tu, fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Maka menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Yang jadi Nabi Khidir angkat dinding ni sebab Tuhan engkau kehendak supaya anak yatim ni nanti dia besar dia akan ambil harta. Tuhan engkau kehendak. Sebab apa situ sandar kata Tuhan kehendak? Sebab Nabi Khidir ni wak comel. Dinding terbalik Nabi Khidir angkat. Wak comel kata Tuhan lah. Faham tak tu? Ada pun tebuk perahu ni wak uduh. Wak uduh Nabi Khidir kata fa aradtu an aibaha. Menghendaki oleh aku bahawa aku nak mencacatkan bahtera. Aku pula dah. Kenapa beza? Angkat dinding menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Apa ya? Rosakkan perahu. Aku kehendak. Aku Nabi Khidir yang kehendak. Tanda itu.
Kan hak dinding terbalik, angkat tu kan benda comel kan. Maka Allah yang kehendak. Perahu comel-comel, gi perosok. Zahirnya perbuatan tu tak baik. Maka aku yang kehendak, kata Nabi Khidir. Padahal Tuhan kehendak belaka dua-dua. Apa tak cerita? Ada adab orang panggil. Kan baca kan suratul Kahfi kan. Ke makna tak perasan? Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Fa aradtu an aibaha. Fa arada rabbuka, maka menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Allah kehendak tu aku tegakkan dinding, dirikan dinding. Tapi hak tebuk perahu. Fa aradtu an aibaha, maka menghendaki oleh aku bahawa aku nak mencacatkan akan perahu, akan safinah tu. Aku yang kehendak. Kenapa Nabi Khidir yang kehendaknya? Tuhan juga kehendak, bukan Nabi Khidir. Tapi dah buat cacat, tak molek. Nabi Khidir kata akulah. Orang kata adab. Orang kata adab. Hak baik Allah Ta'ala, hak buruk diri kita sendiri. Dia banyak dalam Quran, banyak ayat-ayat yang seumpama tu. Ayat Quran, ayat seumpama tu banyak. Hak baik Allah Ta'ala, hak buruk sandar kepada diri sendiri. Hak macam Nabi Ibrahim tu. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Allah Ta'ala, ia yang memberi aku akan makan dan beri minum akan daku. Allah yang beri makan, Allah yang beri minum. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Dan bila aku sakit, aku sakit Nabi Ibrahim pun Allah juga. Mula asal Nabi Ibrahim kata Allah Ta'ala yang menjadikan akan daku, Allah Ta'ala yang berhidayah akan daku, Allah Ta'ala yang beri makan akan daku, Allah Ta'ala yang beri minum akan daku. Sebab Allah yang menjadikan akan daku. Wa iza maridtu, bila aku sakit kerana Allah yang buat Nabi Ibrahim sakit. Nabi Ibrahim kata allazi khalaqani fahuwa yahdin. Allah Ta'ala yang menjadikan akan daku, maka yang dia memimpin, beri petunjuk akan daku. Allah yang menjadikan akan daku, Allah yang beri petunjuk akan daku. Tapi wa iza maridtu, bila sakit oleh aku. Sakit dia pula dah. Allah yang buat sakit, bukan Nabi Ibrahim sakit sendiri. Tapi waktu sakit, Nabi Ibrahim kata bila aku sakit, maka Allah yang menyembuh akan daku, Allah yang menjadikan akan daku. Allah jadi Nabi Ibrahim tu. Tapi sakit Nabi Ibrahim siapa yang jadikan? Allah juga yang jadikan. Siapa Nabi Ibrahim kata bila aku sakit? Sakit ni benda tak molek kan. Ya aku sendirilah sakit. Tak payah kata Allah yang buat sakit. Tu panggil apa? Adab. Pegangan tetap dah segala-gala datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik ataupun jahat. Patutnya duk fikirlah kenapalah Allah pergi qadakkan perkara jahat, berlaku perkara jahat, Allah hukum pula seseorang yang buat jahat, yang Allah kehendak perkara jahat, kesian ke kawan tu. Dah berlaku perkara jahat, datang daripada qada Allah, qadar Allah. Allah yang menentukan, Allah yang melakukan perkara jahat. Lepas tu siapa yang kena hukum? Manusia yang kena hukum. Dah aci lah Tuhan pesen tu. Nanyalah ke orang kalau gitu. Ini akal Mu'tazilah. Jangan-jangan hak ni mudah sangat ni. Zalim Tuhan. Kalau hak jahat Tuhan netu, Tuhan buat, Tuhan hukum. Zalim lah Tuhan kalau gitu. Atau Mu'tazilah berpegang perkara jahat bukan qada Allah. Allah hanya mengetahui. Allah tidak menentukan seseorang memilih dan melakukan perkara jahat. Jadi hamba sendiri yang memilih dan melakukan perkara jahat. Sebab apa? Tidak zalim Tuhan. Tidak sedar tu kalaulah orang perkara jahat ni hamba yang memilih sendiri dan melakukan sendiri, handalanglah hamba ni.
Kuatlah hamba ni, puasalah hamba ni, buat perkara Tuhan marah di bumi Tuhan. Hebat manusia ni. Dah apa yang berlaku semuanya datang daripada Allah Rabbil Alamin, Allah Tuhan. Hak dia berlaku. Kenapa? Semuanya ada hikmah. Hikmah rahsia hanya Allah yang mengetahui. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kat tu je. Jangan kata ana khalaqtu khair wa syarr. Dah di kursi. Aku yang menjadikan perkara baik, perkara jahat, kata Allah Subhanahu wa taala. Fatuba liman qaddartu ala yadayhi khair. Bertuahlah orang yang aku takdirkan padanya kebaikan. Wa wailun liman qaddartu ala yadayhi syarr. Maka celakalah atas seseorang yang aku takdirkan atasnya kejahatan. Hatilah. Tuhan takdirkan kebaikan, bertuahlah dianya. Tuhan takdirkan kejahatan, celakalah dianya. Kata je lah. Kenapa? Saya tanya kerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan perkara jahat. Lepas tu Allah perintah pula kita pergi cegah. Dan kita hamba pergi cegah lah. Cegah hak dia qadakkan. Tak sudah fikir tu. Tu syariah. Syariah kita diperintah suruh makruf, cegah mungkar. Kemudian tu bab perkara jahat. Satu laginya hak saya sebut sama-sama adalah berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Tu letak molek. Sedikit saja berbeza antara ahli sunnah dengan akidah yang bid'ah. Sama ada Jabariyah, sama ada Qadariyah. Tambah sekarang ni banyak hak Qadariyah. Sekarang ni banyak hak Qadariyah. Bahkan terkadang malangnya hak Qadariyah tu dikatakan ahli sunnah. Hak ahli sunnah tu dikatakan Jabariyah. Kita ahli sunnah, kita berpegang ada pilihan dan perbuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi pilihan dan perbuatan tu hak Tuhan juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah ni Rabb Tuhan, hak dia belaka. Pilihan kita pun hak dia juga. Usaha kita pun hak dia juga. Jabariyah hakikinya memanglah Jabariyah. Hak Tuhan belaka. Jabariyah salah kerana langsung tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Kita ahli sunnah memanglah kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan tu majazi je, letak je. Hakikinya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Itu hakikinya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhan engkau ya Muhammad yang melakukan akan barang yang ia kehendak dan barang yang ia pilih. Ikhtiar pilihan hakiki Allah Ta'ala jua. Ikhtiar kita ni majazi je, letak je. Kita berpegang walaupun bukan sebenar pun. Dah Quran bubuh kepada kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berpegang dalam Quran bubuh kita. Kenapa Tuhan bubuh kita walau kita tak ada apa satu? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Jangan ditanya pekerjaan Allah. Kamu yang akan ditanya pada hari akhir. Berarti setakat tu je. Ni kalau nak desak, nak tuah. Ni dipunah bekak kepala ni duk langgar gitu. Berarti setakat tu sudah lah. Memang ikhtiar kita majazi je, letak saja je. Tak ada. Ikhtiar hakiki milik Allah. Wa yakhtar, dan memilih oleh Tuhan engkau ya Muhammad. Ikhtiar hakiki milik Allah. Tapi kita wajib berpegang. Tidak berpegang di itu usaha Jabariyah. Berpegang itu usaha hak mutlak kita pula tu Qadariyah. Tapi dia kata tu ahli sunnah. Punah ranah lah. Bukan hak saya sebut tadi tu perkara baik, perkara jahat. Ada golongan ketentuan Allah hak mutlak je. Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, memperjalankan hak planet-planet, menjadikan manusia, mematikan manusia, itu je hak Allah Ta'ala. Lepas kita dijadikan, dia panggil dia takdir ikhtiari, takdir pilihan. Hak takdir pilihan ni hak kita, bukan hak Tuhan dah. Kita diberi kebebasan, bebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan. Allah hanya mengetahui.
Tapi dia panggil takdir ikhtiari. Satu dia panggil takdir mutlak, tak ada kait dengan kita. Hak Tuhan belaka. Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Takdir ikhtiari, pilihan kita. Betul? Pilihan kita. Tapi pilihan kita mutlak. Hak tu siap. Tapi dia panggil takdir. Kalau takdir ikhtiari, pilihan tu mutlak, kita tak panggil takdir lah bulaknya. Bila panggil takdir ikhtiari, makna pilihan kita pun takdir Allah. Oh, takdir ikhtiari. Pilihan kita zahir, pilihan kita. Zahir kita yang usahakan. Tapi takdir, pilihan kita pun hak Tuhan. Usaha kita pun hak Tuhan. Itu panggil takdir ikhtiari. Puak terpesong ni takdir ikhtiari, pilihan kita mutlak. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih buat baik, untuk memilih buat jahat. Allah hanya mengetahui, Allah beri kebebasan sebebas-bebasnya. Hak ni ada dalam YouTube. Daripada orang-orang yang terkemuka juga ni. Ingat molek, amati molek. Saya dengar YouTube tu, ada hak Indonesia, ada hak Malaysia. Huraian dia sama. Hak Tuhan buat langit, buat bumi, lahir kita, mati kita, lahir kita lelaki, hak Tuhan. Lahir kita ibu mana, hak Tuhan. Lahir kita waktu mana, hak Tuhan. Comel uduh, hak Tuhan dia kata. Hidup kepek, hidup macung, hak Tuhan. Lepas tu tak ada hak Tuhan. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah hanya mengetahui. Hak ni berat ada Mu'tazilah lagi ni. Mu'tazilah hanya menafikan perkara jahat. Hak ni tak baik ke, jahat ke, tidak ada takdir Allah. Allah hanya mengetahui. Allah beri kebebasan sebebas-bebasnya. Barulah sedang molek kita akan menerima balasan baik buruk atas pilihan mutlak kita sendiri. Barulah menasabah. Ini Mu'tazilah ni. Ini semua golongan-golongan terpesong yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Pernah kan? Pada ni. Jadi kita mati molek daripada wahdaniyah, keesaan pada perbuatan, qudrah, iradah, ilmu. Mati molek. Fahamlah kitanya hak rukun iman yang keenam, insya-Allah bab qada dan qadar. Lepas tu saya sebut semua kaedah yang sangat berkesan memahami qada dan qadar adalah kaedah sifat 20. Kalau kita jumpa orang-orang yang mempermain-mainkan kaedah sifat 20, cuba kita suruh dihura berkaitan dengan qada dan qadar, tengok. Hak biasa-biasa saya jumpa golongan yang terpesong huraian bab qada qadar adalah golongan yang memperlekeh-lekehkan, mempermain-mainkan kaedah sifat 20. Saya boleh cerita huraian sebanyak bab qada dan qadar ni, kaedah sifat 20 lah jalan dia. Mati di wahdaniyah pada perbuatan, pergi kepada qudrah, semuanya perbuatan Allah, pergi pada iradah, Allah telah menentukan sekalian perkara selaras dengan sifat yang ke-9, sifat ilmu. Allah mengetahui segala-gala, Allah menentukan segala-gala, Allah mengetahui pada azal, Allah menentukan pada azal. Ketentuan Allah hak azali, hak di ilmu, hak mubram putuh tu mustahil berubah sama sekali. Sebab apa? Sebab yang berlaku tu Allah buat berlaku. Ni kita nak masuk tajuk yang ke-9, sifat ilmu. Sifatun ma'aniyun, erti-erti ilmu, mengetahui atau pengetahuan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Kita masih lagi satu kitab. Berapa minggu dah kita satu kitab. Kitab Hidayatus Salikin tu jangan tak bawa lah pula. Saya bawa kitab Hidayatus Salikin tu walaupun tak ajar lagi pun. Yalah, kadang-kadang dalam bab ni nak berhenti tengah-tengah tu tak jadi. Ada ni. Ni sebab jenis-jenis kelas tu letak sejam setengah seumur. Berhenti biar cukup masa. Oh, kalau ikut rasa nak cerita sampai pukul 12 lajak waktu lah jadinya. Ada ni. Kita kena faham molek, kita pastikan anak cucu kita tu mengesakan Allah Subhanahu wa taala
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tauhid, amal ibadah kita sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.